Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaAllah hari ini kita akan sambung semula sesi PDPR kita untuk hari Selasa. Yang telah dijadualkan untuk hari Selasa adalah subjek Jawi. Okey, boleh bawa keluar buku latihan Jawi tahun 5. Okey. Kalau dah bawa keluar, boleh buka muka surat 29. 29. Okey. Menulis teks Sebelum ni kita dah belajar cara untuk tulis teks ucapan. Betul tak? Teks ucapan. Tak apa. Yang ni kali ni Ustaz nak kita sama-sama buat latihan yang ada dalam modul. Okay. Kalau kamu dah buat dengan Ustazah Siti, tak apa, kita buat pengulangan. Kita akan buat pengulangan. Okey, baik. Pengulangan bagi latihan muka surat 29. Kalau dah siap pun tak apa, kita buat pengulangan sahaja. Okey, baik. Teks berita. Okey, untuk latihan ini, kita akan cuba baca sama-sama. Okey. Baik, ada teks berita. Okey, sama-sama kita baca dulu. Mentakap. Mentakap ni apa? Mentakap ni nama tempat lah. Selalunya kalau laporan berita, dia akan mulakan daripada tempat, nama tempat dan juga kemudian hari. Hari berita itu dilaporkan. Okey, kadang-kadang tu ada juga yang tulis tarikh siap. Tapi yang ini dia buat ringkasan lah. Okey, baik. Pertama sekali dia letak nama tempat, mentakap Selasa. Hari apa? Hari Selasa. Okey, baik. 1. Kemalangan, ngeri, ngaroya, roya, ri. Ngeri yang melibatkan. Okey, baik. Dia dah ada tinggalkan perkataan rumi. Jadi kita kena tukarkan ia. Dekat belakang ni nanti dia ada satu ruangan, dia akan suruh kita jauhikan semula perkataan yang telah dia gariskan. Okey, tak apa. Sama-sama kita cuba jauhikan semula perkataan yang dia gariskan. Yang pertama, melibatkan. Betul tak dalam rumi? Okey, macam mana nak eja dalam Jawi? MI me. Okey, kalau me dalam Jawi bunyi hanyalah perlu tulis mim sahaja. Okey, itu me. MI me. Mim me. Okey, kemudian perkataan yang kedua, li. Li, bunyinya li. Okey, dalam Jawi nak eja bunyi li macam mana? Lam ya. Tak boleh letak lam saja. Lam ya bunyinya li. Mim me, lam ya li. Okey, baik. Ketiga, perkataan apa? BAT, bat. BAT, bat. Dalam rumi, dalam Jawi macam mana nak eja? Ba, ta. Bukan ba alif ta, sebab dia melibatkan 3 huruf. Kalau dia melibatkan 2 huruf saja, contohnya BA, ba, barulah awak tulis ba alif ba. Sebab kalau ada huruf A tetapi di dua perkataan, dua huruf saja, barulah awak boleh tambah alif. Kalau dia melibatkan 3 huruf, contohnya BAT, bat. Jadi awak hanya perlu tulis BAT, bat saja. Tak boleh B alif ta. Tak boleh ba alif ta, bat. Tak boleh. Salah. Jadi yang ini ba ta saja, bat ni ba ta saja, bat. Okey. Kemudian perkataan kan. Ka, nun. Kan macam Ustaz kata tadi, kalau 2 huruf yang ada A, barulah boleh awak tambah alif. Contohnya ka ni kan, melibat ka. Ka, alif. Kalau dia 3 huruf, KAN, kaf, nun, kan. Melibatkan. Mim, lam, ya, ba, ta, kaf, nun. Melibatkan. Okey, baik. Kita teruskan lagi. Sebuah lori yang sarat dengan sebuah kereta telah berlaku di Batu 10 Mentakap Pahang, kira-kira pukul 7 pagi semalam. Menurut Ketua Polis Daerah, penguasa. Okey, penguasa. Okey. Kita ambil 2 perkataan awal sahaja dulu. Penguasa. Macam ni je dalam Jawi, huruf pa saja. Pe.
papa. Okey, kemudian ngu. Okey, kita ambil 3 huruf selepas dia NGU, bunyinya ngu. Okey, dalam Jawi ngu ni NG mewakili kepada huruf nga. Nga. NG ni nga. U ni waw. Pengu. Pengu. Okey, kemudian kita ambil 3 huruf yang akhir sekali. Penguasa. Okay. Kita akan buat alif. A ni sin alif. Penguasa. Okey, baik. Penguasa. Okey, baik. Kita teruskan. Polis Daud Uthman. Pemandu lori itu memandu dalam keadaan mabuk dan tidak dapat mengawal kenderaannya dengan baik. Lori tersebut dalam perjalanan ke Mentakap. Lori itu terbabas lalu bertembung. Okey, bertembung. B-E-R barober. T-E-M tem. Okey. T-E-M tamim B-U-N-G bung. Bawau ngabung. Bawau ngabung. Barober tamim bawau ngabung. Bertembung. Ini ejaan Jawinya. Barober tamim bawau ngabung. Bertembung. B-E-R T-E-M B-U-N-G bung. Bertembung. Okey, baik. Kita sambung lagi dengan sebuah kereta yang datang dari arah yang bertentangan. Okey, B-E-R ber. Okey, dalam Jawi barober. T-E-N ten. Okey, T-E-N ten dalam Jawi tanun ten. T-E-Ta. T-E-Ta. Okey, kalau dalam Jawi ta alif ta. N-G-A-N ngan. Ngan. Kalau NG berapa Ustaz kata tadi belum mewakili kepada huruf nga. NG nga an. Dia ada imbuhan an. Jadi nun saja. Barober tanun tan. Tanun tan. Barober tanun ten. Ta alif tangan. Barober tanun ten. Ta alif ta nganun ngan. Bertentangan. Okey, baik. Kita teruskan lagi. Kemalangan itu menyebabkan bahagian hadapan kereta itu remuk. Okey, bukan ramuk ya, remuk sebab ra dia selepas ra dia tak ada alif. Jadi dia jadi bunyi re. Remuk. Okey, pemandu kereta Encik Ahmad Yunus dan isterinya Puan Mariam Muhammad cedera parah. Manakala pemandu dan kelindan lori mengalami. Okey, mengalami. Macam ni eja mengalami. Okey, kita ambil ME dulu. ME, mim. Mim saja. Mim, mewakili kepada bunyi me. NG. NG apa Ustaz kata tadi? Kalau NG, dia sama dengan huruf nga. Menga. Okey. NG, A kan? Selepas tu, okey. Menga. Okey, jadi kita tambah alif. Selepas huruf nga. Menga. Mim, me. Nga, alif, nga. Menga. LA LA, okey, dalam Jawi. LA, dua huruf saja. Kemudian ada A, barulah kita tambah alif. Selepas lam. Lam alif, la. M-I, mi. Mim, ya, mi. Mim, me. Nga, alif, nga. Lam alif, la. Mim, ya, mi. Mengalami. Okey, baik. Cedera ringan. Okey, baik. Kita sambung lagi. Pihak bomba ke tempat kejadian. Okey, sama-sama kita baca. Nampak tak? Okey, nampak. Nampak. Okey, baik. Kita sambung semula. Pihak bomba ke tempat kejadian berusaha untuk mengeluarkan mangsa. Tetapi mereka mengalami. Okey, baik. Ada pembetulan sikit kat sini. Okey, bukan lam alif ya. Sebab mengalam dia sebenarnya bergabung LAM, bukan LA saja. Okey.
LM I ni sebagai imbuhan I. Tu kesilapan Ustaz. Okay. Tak apa, kita betulkan balik. Mim, me, nga, alif, nga, lam, mim, ya. Lam, mim, lam. Ya ni imbuhan I. Mengalami. Okay, telah paparan tadi, mengalami. Okay, mereka mengalami kesukaran. Macam ni je kesukaran. KI ke, kaf ke, SU, su. Okay, su. KAR. Yang ini KAR, kar. Dia tak ada tambah alif. Walaupun KAR. Sebab dia 3 huruf. Walaupun ada A dekat sini, jadi kita tak perlu tambah alif. Karo saja, bukan ka alif ra. An. Okey, imbuhan an tambah nun saja. Kaf, kaf ke, sin waw su, kaf ra ka, kaf ra nun. Macam mana Ustaz nak kata? Kesukaran. Kesukar, sukar. Okey, perkataan asal dia sukar. SU su kan. Dua huruf saja. KAR kar. KAR 3 perkataan. 3 huruf. Jadi tak boleh tambah alif. Kesukaran. Ke ni tambah jadi imbuhan ke, an tambah nun. Jadi imbuhan an, kesukaran. Okey, baik. Kerana kedua-dua mangsa tersepit. Okey, imbuhan taro. Sepit macam ni je. Sin, pa, ya, ta. Tersepit. Okey, teruskan lagi. Di bahagian kaki, mereka terpaksa memotong beberapa bahagian kereta untuk mengeluarkan mangsa. Mangsa-mangsa itu dapat dikeluarkan pada pukul 10 pagi. Okey, baik. Kita teruskan lagi. Sementara itu, pengguna jalan raya di situ tersekat kira-kira 4 jam kerana sebahagian lorong jalan itu tidak dapat dilalui. Kenderaan terpaksa bergerak perlahan. Okey, baik. Perlahan sejauh 3 kilometer. Okey, macam mana je kilometer? Kita ambil kilo saja dulu. Kaf, ya, ki, lam, waw. Sebab kilometer ni adalah perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Kaf, ya, ki, lam, waw untuk kilo. Meter macam mana? Mim, ya, mi. Okay. Ada sesetengah perkataan pinjaman bahasa Inggeris ni kita kena eja mengikut kepada cara bacaan. Bukan ejaan. Ada sesetengah perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Kilo, mi, taroter. Kilometer. Mim, ya, mi. Walaupun mi kan. Tapi yang ini perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Jadi kaf, ya, ki, lam, waw, lu, kilo, mim, ya, mi. Bukan mim, ya, me. Sebab kita ikut kepada cara bacaan. Cara kita sebut perkataan tu. Kilometer. Okey, baik. Kita sambung semula. Hal ini demikian kerana para pemandu memperlahankan kenderaan mereka untuk melihat kemalangan itu. Okay, baik, teruskan lagi. Mangsa-mangsa kemalangan telah dibawa ke hospital besar mentakap. Manakala pemandu dan Kelindan. Kelindan tadi sebenarnya ada ejaan dia. Jadi kalau sesiapa yang tak tahu macam mana nak eja Kelindan, okay, kita boleh rujuk. Mana tadi? Surat 29. Perkataan Kelindan. Okey ni. Manakala dekat sini. Saya tarik sikit. Okey. Ni, manakala pemandu dan Kelindan. Ada orang sebut Kelindan, ada orang sebut Kalendan. Tapi ejaan ni Kalendan. Okey. Macam ni eja tadi? Kaf, lam, ya, kaf ka, lam ya, nun, lin, dal nun, dan Kelindan. Kaf ka, lam ya, nun, len, dan nun, dan Kelindan. Kita sambung lagi. Nampak tak? Nampak ya? Okay, nampak. Telah ditahan oleh pihak polis untuk siasatan. Okey,
Kita ambil sia dulu. Sin. Okey. Ya alif. Sin ya alif sia. Sat. Okey, SAT. SAT sinta saja, bukan sin alif ta Sinta saja. Okey, okay, dia hadir dengan imbuhan an. Okey, jadi tambah nun saja. Siasatan. Siasat. Okey, perkataan asal siasat kan. Lepas tu dia tambah dengan imbuhan an. Jadi tambah nun. Okey, siasatan lanjut. Okey, baik. Okay, kita dah habis baca teks ni. Jadi Ustaz akan bincangkan sikit saja soalan yang dia bagi. Soalan berdasarkan jawapan ada dalam teks. Jadi awak kena jawab soalan ni berdasarkan teks yang dia bagi. Maklumat yang dia dah bagi dalam teks. Okey, baik. Jawab soalan berdasarkan petikan berita. Okay, yang pertama, di manakah berlakunya kemalangan itu? Kan tadi dalam laporan berita, dia pertama sekali dia akan tulis nama tempat dan juga hari. Betul tak? Di mana laporan itu dilaporkan. Di mana kejadian itu terjadi. Jadi dekat mana? Dekat Mentakap. Okey, baik. Jadi, kalau awak nak tulis jawapan, jangan buat tulis jawapan Mentakap saja. Bukan macam tu. Kalau subjek sains ke dekat SK kan, subjek sains ke matematik ke, barulah awak boleh tulis jawapan terus. Tetapi ini bahasa. Bila subjek ataupun ujian yang melibatkan subjek bahasa, tak kisahlah bahasa Inggeris ke, bahasa Arab ke, bahasa Melayu ke, awak tak boleh terus tulis jawapan. Salah. Salah. Jangan. Jadi awak kena ambil semula ayat dalam soalan yang dia dah bagikan. Okey, dalam sini awak kena detect mana kata tanya. Kata tanya adalah di manakah. Jadi awak buanglah di manakah. Awak tulis je berlakunya kemalangan itu di Mentakap. Sebab banyak latihan yang Ustaz tanda tahun 5 pun. Kalau jawab soalan yang perlu berdasarkan petikan yang dia dah bagi, mesti awak tulis jawapan terus. Di manakah berlakunya kemalangan itu? Mentakap. Tak boleh lah macam tu. Ini ujian bahasa. Kalau ujian yang melibatkan subjek bahasa, awak kena tulis panjang. Tak boleh terus tulis jawapan. Terus tulis, ambil sikit ayat dia. Buang kata tanya dekat ayat, dekat soalan dia ni. Okay, dekat petikan soalan, awak buang kata tanya dan awak kena tulis ayat yang telah dibuang kata tanya tu. Kemudian barulah tulis jawapan. Macam itu cara untuk kamu menjawab subjek-subjek, soalan-soalan bagi subjek bahasa. Ingat tu. Okey, baik. Yang kedua. Okey, Ustaz bincang sampai 2 je lah. Sebab soalan-soalan ni mudah. Awak boleh dapatkan jawapan dia dalam teks. Okey, baik. Yang kedua. Apakah punca berlakunya kemalangan itu? Okey, kita tengok balik petikan berita yang dia dah bagi. Okey. Mentakap Selasa satu kemalangan ngeri melibatkan ini sebuah kereta telah berlaku di Batu 10 Mentakap kira-kira pukul 7. Menurut Ketua Polis, Penguasa Polis Daud Usman, pemandu lori itu memandu dalam keadaan mabuk dan tidak dapat mengawal kenderaannya. Jadi ini adalah punca kemalangan. Ini adalah punca kemalangan. Punca kemalangan dia apa? Pemandu lori itu memandu dalam keadaan mabuk dan tidak dapat mengawal kenderaan dengan baik. Habiskan ayat. Okey, baik. Jadi, kita tengok boleh soalan. Kita tengok semula soalan. Nombor 2. Apakah punca berlakunya kemalangan itu? Apa Ustaz kata? Buang kata tanya dia. Okay. Salin semula. Punca berlakunya kemalangan itu ialah pemandu. Sama semula. Pemandu. Ambil balik ayat ni. Pemandu lori itu memandu dalam keadaan mabuk dan tidak dapat mengawal kenderaannya. Okey, baik. 3, soalan 3, soalan 4, soalan 5, soalan 2 dan soalan 3 Ustaz nak awak buat sendiri. Nombor 2 ni. Okey, saya bincang sikit nombor 2 ni. Keluarkan 3 ayat penyata dari 3 berita tersebut. Okey, ayat penyata ni awak kena ingat balik apa yang awak belajar waktu tahun 4. Ada ayat penyata, ada ayat tanya. Okey, ayat penyata ni macam mana? Ayat penyata ni dia adalah satu ayat pernyataan. Dia tak ada soalan pun dalam tu. Maknanya satu ayat tu
Dia tak ada pun soalan, dia tak ada pun penegasan, tak ada pun kata seru, dia tak guna pun tanda soal dalam ayat tu. Dia cuma akan diakhiri dengan tanda noktah saja. Itu adalah ayat pernyataan. Dalam berita kebanyakannya memang akan ayat pernyataan je semua. Jarang ada ayat soal. Jarang ada ayat yang berbentuk soalan. Tak ada pun. Jadi awak boleh ambil mana-mana. Tuliskan 3. Mana-mana ayat. Sebabnya ayat penyata hanya akan diakhiri dengan tanda noktah. Mudah. Dan nombor 3 ni awak kena jauhikan semula. Jauhikan semula mana yang kita dah jauhikan sama-sama tu. Kalau ada salah, kalau ustaz ada buat salah, awak cuba tengok pada Google. Okey, macam mana nak tengok Google? Awak jangan main tengok je dekat Google. Awak kalau nak tengok ejaan jawi yang betul, kalau awak rasa macam tak yakin kan, tapi ni janganlah buat dalam ujian. Dalam ujian awak tak boleh bawa handset pun. Awak tak boleh bawa komputer. Okey, kat mana awak nak cari? Awak cari dekat, awak type je PRPM. Cari je dekat Google. Buka Google, terus type PRPM. Dia akan keluar satu laman web yang nama laman web tu adalah Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, Dewan Bahasa dan Pustaka ni apa? Yang selalu buat kamus. Kamus Dewan yang awak tengok kan. Kamus Dewan ni kamus yang menterjemahkan perkataan Melayu kepada perkataan Melayu. Contohnya, sahabat sama dengan kawan. Itu Dewan Bahasa Dewan. Kamus Dewan. Jadi awak tekan dekat Dewan Bahasa dan Pustaka dan dia ada carian dekat situ. Carian perkataan. Dia macam ni lah. Kat sini ada kotak cari. Jadi tulislah ada perkataan, contohnya kilometer, awak tak yakin. Ustaz ni betul ke je kilometer kan? Jadi awak type rumi dia, kilometer, dan tekan cari. Nanti dia akan ada tunjuk, dia terjemahkan apakah itu maksud kilometer dan dia akan ada berikan ejaan jawi untuk kilometer ini. Jadi awak boleh ikut. Kalau kata awak tak yakin yang awak dah eja dengan ustaz ni, boleh rujuk PRPM. Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, baik. Itu saja untuk hari ini. Saya harap kamu boleh lengkapkan latihan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.